Assalamualaikum, saya Siti Nurul Syamzah Aswar binti Mak Zamri dari Gerasi S8. Hari ini saya ingin berkongsi sedikit apa yang saya dapat dari pembacaan serta kajian saya sewaktu saya melakukan assignment dan artikel review untuk subjek CTU 552. Saya mempunyai tanggapan awal iaitu saya beranggapan bahawa agama Hindu mempunyai banyak Tuhan, iaitu politisme. Tetapi hasil dari pembacaan serta carian saya mendapati bahawa agama Hindu mempunyai unsur kepercayaan monoteisme. Monoteisme ini boleh diartikan sebagai amalan ataupun kepercayaan kepada satu Tuhan. Jadi menurut artikel dari Razali bin Muhammad atau Kawangit, beliau menghuraikan tentang unsur kepercayaan monoteisme ini dalam 3 peringkat perkembangan sejarah agama Hindu tersebut. Pada peringkat pertama iaitu 100 tahun selepas kemunculan agama Hindu di mana golongan Brahman berada pada kemuncak kekuasaan mereka. Pada masa ini, kebudayaan golongan ini dapat ditumpukan dalam doktrin ketuhanan dan penguasaan amalan kemasyarakatan. Antara unsur-unsur utama yang ditanamkan pada masa ini termasuklah yang pertama, konsep ketuhanan termasuk ciri-ciri ketuhanan, kekuasaan mereka, kepercayaan monoteisme dan cara penyembahan. Yang keduanya pula adalah kepercayaan utama tentang undang-undang iaitu karma dan pengembalian manusia selepas mati iaitu samsara, seperti pengembalian roh iaitu moksha dan pembebasan mutlak iaitu atma. Yang ketiga pula adalah peraturan-peraturan susun lapis masyarakat yang kita kenali sebagai kasta. Unsur monoteisme juga dapat dilihat dari bait-bait syair yang memuji Tuhan Indra yang merupakan Tuhan kepada segala Tuhan. Pada peringkat kedua iaitu 50 tahun hingga 100 tahun selepas peringkat pertama, konsep ketigaan ataupun Trinity ini muncul. Konsep ketigaan di dalam agama Hindu adalah konsep pengasingan kekuasaan Tuhan kepada 3 kuasa. Dalam erti kata lain, satu Tuhan mempunyai dan mengawal 3 kuasa. Menurut buku suci Bajapana Purana, konsep ini merujuk kepada 3 kekuasaan Tuhan iaitu Brahma, Tuhan yang mencipta alam, Vishnu, Tuhan yang memelihara alam, dan Shiva, Tuhan yang membinasakan alam. Jika dinilai secara kasar, memang nampak seperti politisme, tetapi kepercayaan kepada satu Tuhan dapat dibuktikan dalam buku suci tersebut. Pada peringkat ketiga pula, ia bermula dari permulaan Masihi hinggalah berlarutan dari satu generasi ke satu generasi yang seterusnya. Pada peringkat ini, terdapatnya percampuran antara unsur politisme dan monoteisme yang dapat dilihat dari sudut cara penyembahan mereka terhadap Tuhan. Pada asalnya, agama ini memang mengamalkan unsur monoteisme, tetapi setelah melalui beberapa zaman, ia seperti telah dibudayakan dan telah menunjukkan dengan jelas bahawa terdapat percampuran antara dua unsur itu. Terdapat beberapa sebab yang penulis ini kemukakan, antaranya adalah satu, sebab berkurangnya pengaruh Brahman terhadap golongan asal kerana bertambahnya golongan dari Kshatriya, Vaishya dan Shudra. Yang kedua adalah desakan dan tentangan terhadap beberapa peraturan, terutama sekali peraturan kasta. Yang ketiga pula adalah wujudnya agama lain yang ingin menjadi agama reformasi dalam agama Hindu, iaitu agama Buddha dan agama Sikh. Yang keempat adalah wujudnya percampuran atau silang budaya antara golongan Brahman dengan golongan Kshatriya, Vaishya dan Shudra dalam beberapa perkara seperti perkahwinan, perniagaan dan lain-lain. Unsur percampuran ini dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, penyewaan patung. Yang kedua adalah pembantu Tuhan, di mana mereka percaya bahawa binatang-binatang seperti lembu, ular, monyet dan sebagainya dianggap sebagai pembantu Tuhan, dan ini menambahkan lagi bahawa agama ini bercorak politisme. Yang ketiga adalah penjelmaan Tuhan dalam pelbagai rupa. Mereka percaya bahawa Tuhan wujud dalam pelbagai bentuk dan rupa, dan ini membantu mereka mencapai kesempurnaan dalam pengabdian mereka terhadap Tuhan mereka yang satu. Walaupun secara praktikalnya pada peringkat ketiga ini
ia dilihat mempunyai kepercayaan politisme, tetapi secara asasnya kepercayaan mereka terhadap Tuhan yang satu iaitu monoteisme tetap wujud di dalam agama ini. Apa yang saya dapat sewaktu saya membuat artikel review adalah saya mendapat satu ilmu yang baru, iaitu agama Hindu mempunyai 5 keimanan ataupun keyakinan yang dipanggil sebagai Pancasrada. Pancasrada ini berdasarkan pembacaan saya dari artikel Nyoman Subagya. Pancasrada adalah 5 dasar kepercayaan atau keyakinan agama Hindu yang harus dipegang dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat demi mencapai tujuan hidup dan kesempurnaan dalam beragama di dunia. Panca merujuk kepada 5, manakala serada menunjuk kepada keyakinan ataupun keimanan. Kepercayaan yang pertama adalah percaya adanya Tuhan, iaitu Widisrada. Perkara asas dan yang paling utama untuk mencapai kesempurnaan beragama, mereka perlu percaya bahawa adanya Tuhan. Jadi cara mereka untuk mempercayai adanya Tuhan mereka adalah melalui Tripramana, iaitu 3 cara untuk penganut agama Hindu itu tahu tentang adanya sesuatu, iaitu dalam hal ini adalah Tuhan. Cara-cara kepercayaan agama Hindu adalah dengan didasarkan pada kenyataan, iaitu Maharisi ataupun orang suci dapat menerima dan mendengar wahyu dari Tuhan mereka. Yang kedua, didasarkan pada logik atau rahsia alam. Sesuatu yang terjadi di dalam alam ini pasti ada sebab dan sumber sesuatu itu terjadi, tidak lain dan tidak bukan pasti dari Tuhan. Yang ketiga adalah didasarkan pada pemberitahuan orang lain yang dipercayai atau kitab suci ataupun ajaran agama. Yang kedua adalah percaya adanya Atman ataupun Atman Serada. Atma jika mengikut Kamus Dewan Edisi keempat adalah bermaksud jiwa ataupun nyawa. Atman Serada adalah keyakinan tentang kebenaran adanya Atman. Dalam kitab Upanishad disebutkan bahawa Brahman Atman Ayam, yang bererti Atman dan Brahman itu adalah tunggal. Yang ketiga adalah percaya adanya hukum karma pala, di mana karma bermaksud perbuatan, pala bermaksud hasil ataupun pahala. Umat agama Hindu perlu percaya bahawa perbuatan yang baik iaitu Shubha karma, membawa hasil yang baik, dan perbuatan yang jahat iaitu Ashubha karma, membawa hasil yang buruk. Karma pala juga akan membawa roh manusia selepas kematian akan mendapat tempat sama ada di syurga ataupun neraka. Karma pala memberi keyakinan kepada umat Hindu untuk mengarahkan segala tingkah laku mereka agar selalu berdasarkan etika dan cara yang baik untuk mencapai cita-cita yang luhur dan selalu menghindarkan diri dari perkara-perkara yang buruk dan tujuan yang buruk. Yang keempat pula, percaya adanya punarbawa ataupun samsara. Kata punarbawa ini diambil dari bahasa Sanskrit, iaitu punar bermaksud lagi, bawa bermaksud menjelma ataupun penjelmaan. Punarbawa ialah keyakinan terhadap kelahiran yang berulang-ulang yang juga disebut sebagai samsara. Punarbawa ataupun samsara terjadi oleh kerana jiwa Atman yang masih dipengaruhi oleh Visaya dan Avidya sehingga kematiannya akan diikuti oleh kelahiran semula. Sebagai contoh, jika jiwa Atman lebih cenderung kepada keduniaan, maka jiwa-jiwa Atman itu akan lahir kembali. Yang terakhir adalah percaya adanya moksha ataupun moksha serada. Moksha juga berasal daripada perkataan Sanskrit yang bermaksud bebas dari ikatan duniawi, di mana jiwa Atman telah bebas dari kitaran kelahiran dan kematian. Moksha juga merupakan tujuan terakhir bagi umat agama Hindu dan terdapat 4 jenis moksha, iaitu Samipya, Sarupya, Salokya dan Sayujya. Samipya ini bermaksud suatu kebebasan yang dicapai oleh seseorang semasa hidupnya di dunia. Sarupya bermaksud sesuatu kebebasan yang didapati oleh seseorang di dunia kerana kelahirannya, di mana kedudukan Atman merupakan satu pancaran dari Yang Maha Kuasa. Yang ketiga adalah Salokya, suatu kebebasan yang dapat dicapai oleh Atman, di mana Atman itu sendiri telah mencapai kesedaran yang sama dengan Tuhan. Yang keempat, Sayujya,
suatu tingkatan kebebasan yang tertinggi di mana Atman telah benar-benar bersatu dengan Brahman. Jadi kesimpulannya, agama Hindu juga mempunyai dasar keimanan iaitu Pancasrada yang harus dipegang teguh oleh para penganut agama Hindu untuk mencapai tujuan hidup yang betul di dunia. Jadi sekian sahaja perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.